Assalamualaikum semua. Khabar gelap lagi kat luar ni hari ni. Sekarang 5.40 dah terlajak lambat sikit. Kita patut tadi kita gerak dalam pukul 4 lebih. Kenapa gerak awal-awal sangat? Pasal hari ni kita nak buat sesuatu yang agak menarik juga, iaitu kita nak menyusuri satu laluan perdagangan yang unik daripada pantai barat ke pantai timur Malaysia, di mana laluan tersebut kapal-kapal mungkin tak besar, mungkin kapal kecil, tapi kapal-kapal boleh bergerak daripada Sungai Muar ke Sungai Pahang. Mesti kau terkejut kan, macam mana daripada Sungai Muar boleh pergi Sungai Pahang pula ni kan. Hari ni kita akan menjejaki laluan tersebut. Ni laluan lama lah. Laluan ni mungkin aktif sebelum Melaka lagi. Jadi 14 lebih mungkin sudah banyak digunakan, atau mungkin lebih awal daripada tu. Pasal katanya ini saya sekarang ni tak pakar bawa sejarah ni, pasal saya bawa kawan kat saya sebelah ni. Mungkin ada yang kenal ni, saudara Razi Sapi ataupun lebih dikenali sebagai Merah Silu. Cerita sikit Fly. Saya panggil dia Fly. Itu panggilan lama zaman college dulu. Setiap kawan-kawan lama masih panggil begitu. Okey, laluan yang kita akan susuri ni dikenali sebagai Jalan Penarikan. Jalan Penarikan ni adalah jalan lama. Kalau kita lihat peta Asia Tenggara, kalau kapal daripada belah barat, maksudnya daripada arah lautan Hindi, kan, kapal daripada China, Arab dan sebagainya, nak berdagang ke China dan balik, laluan biasa adalah kita kena masuk Selat Melaka, melalui laluan Sumatera, Aceh sana, Celah, sini Kedah, turun kena nyusul sampai ke Johor, sampai ke Singapura. Lepas tu naik balik nak masuk Laut Cina Selatan, naiklah. Kalau Johor sekarang tu kita naik ke daripada belah sana, bukan Pontian, belah sana bawah Kota Tinggi, naik ke Mersing, kemudian naik ke Pahang dan seteruslah masuk pergi ke China. Itu laluan yang biasa, laluan laut. Tapi ada laluan lain yang orang gunakan, satu sebagai jalan pintas. Nak kata pintas pun, kalau saya tengok selalu sungai boleh keliku kan. Tapi dia kata laluan ni lagi selamat sebab satu, dia tak terdedah pada laut punya pukulan. Kedua, daripada serangan lanun. Jadi laluan ni, Serangan lanun tu kat mana tu? sebenarnya kalau ikut cerita lama, long the way tu ada je tempat. Selat Melaka memang penuh. Selat Melaka memang ada lah kan. Tapi orang kata sarang dia dekat Singapura tu, betul ke? Wallahu alam. Saya tak tahu zaman bila kan. Tapi salah satu sarang yang saya pernah dengar, kalau di Batu Pahat, off the coastline Batu Pahat, ada pulau nama Sialu. Pulau Sialu. Orang kata Sialu tu nama dia Pulau Sial Lalu. Sebab lalu tu kena sial. Memang ada lanun tunggu kat situ lah. Okay. Sampai pendek kata ada port lanun lah beberapa tempat kan. Walaupun kalau ikutkan ada kajian-kajian jaga, tapi lanun ni dia cekap kan. Jadi salah satu laluan untuk mengelak dan juga pintas tu adalah ikut ni lah, Sungai Muar. Itu untuk motong. Mungkin memang dia target, mungkin ada tempat-tempat yang along the way yang memang dia nak singgah pun. Jadi laluan Sungai Muar ni, kalau orang tu kedudukan Muar Muar ni, kalau kita tengok peta Johor, lepas Melaka kita bila masuk Melaka sekarang ni kita ikut berdasarkan peta sekarang lah. Kita akan jumpa Sungai Kesang sebagai sempadan natural, sempadan semula jadi antara Melaka dengan Johor. Lepas Sungai Kesang kita akan lalu, dulu daerah Muar, bahagian tu dah jadi daerah Tangkap. But it was Muar sebab pada aku Muar je lah kan. Terus sampai jumpa Sungai Muar. Jadi Sungai Muar ni adalah salah satu sungai yang besar lah di Semenanjung ni. Di situ kuala dia besar. Kuala dekat situ, kalau betul-betul kuala, saya ingat lebar dekat 1 km juga. Kalau dekat yang jambatan tu 400 meter memang ada kan. Jadi ikut laluan tu dia akan menghulu, that means we go upstream. From Bandar Muar tu dia akan lalu a few places dia pusing-pusing.
Yang signifikan along the way pada saya Panco, lepas tu Paguh, lepas tu Lenga, lepas tu Bukit Kepong. Bukit Kepong mungkin orang pernah dengar lah cerita yang orang tahu yang moden tu, komunis Bukit Kepong serang. Kan ada filem ya. Kan? Lepas tu daripada Bukit Kepong tu dia akan menaik ke utara. Dia akan menuju ke akan lalu daerah Segamat. Kan? Sungai Segamat pun masuk Sungai Muar sebenarnya. Tapi dia bukan Sungai Muar, dia masuk it's one of the tributaries anak sungai kan. Tu naik dia lalu. So Segamat tu dekat Kuala Sungai Segamat lah. Yes, Kuala Segamat tu masuk Sungai Muar lah. Okay. Kan. Jadi lepas tu situ laluan dia akan naik Bulu Kasak, dia akan naik atas Gemar sikit. Kemudian dia akan lalu tempat nama Rompen. Kemudian Bahau. Ni yang bandar yang kita akan singgah. Okey, di Bahau dalam 4 km ke barat Bahau adalah satu tempat yang dipanggil sebagai Sungai Pertemuan. Sungai Muar ni sendiri lepas Bahau dia akan menghulu dia adalah ke arah barat. Dia akan lalu Kuala Pilah, kemudian sampai Tanjung Ipoh, Talang, lepas tu dia akan masuk lagi kawasan gunung, itu tak salah saya Gunung Telapak Buruk punya area Dan kalau kita tengok peta sekarang kalau Teraci kalau kita memandang ke gunung kat belakang belah. Situ dia punya punca Sungai Muar. Dia punya punca somewhere along the way tu. Sekarang ni dah jadi empangan. Ada dua empangan Kelinci dengan empangan Talang. Okey. Jadi kalau kita lihat laluan Sungai Muar, boleh kata most of the rivers yang di Negeri Sembilan yang ke timur daripada Bajan Titiwangsa dia masuk ke Sungai Muar. Most of the rivers. Okey. Jadi kalau kawasan tu dulu dipanggil yang sungai yang mengalir ke barat lah maksudnya. Dia bukan mengalir ke barat. Dia gini. Maksudnya sungai yang sebelah barat Banjaran Titiwangsa. Sungai Patang daripada macam Seremban tu semua masuk ke Sungai Muar. Bukan barat. Sorry. Kalau Seremban lain, Seremban masuk Sungai Linggi. Okey. Walaupun Sungai Muar sendiri, Sungai Muar sungai pantai barat. Tapi sifat dia curve kan. Dia gini dia naik lepas tu dia curve. Jadi sini Banjaran Banjaran. Jadi to the timur of Banjaran dekat Negeri Sembilan saja. Bukan not every place dekat Negeri Sembilan kan. Semua tu masuk. Bukan semua most of it masuk ke Sungai Muar. So that part is actually known as Luak Ulu Muar dulu. Dia panggil apa? Daerah Ulu Muar. Luak Ulu Muar. Jadi kalau kita sampai ke Teraci tu. Teraci apa dalam lagi. Seri Menanti punya sungai semua masuk situ. In fact the whole area used to be known as Luak Ulu Muar. So sejarah Negeri Sembilan, Raja Negeri Sembilan yang sekarang keturunan ni, yang tuan daripada Pagaduyong, dia datang, dia jumpa penghulu Ulu Muar dulu. Dia dulu Ulu Muar. Seri Menanti was part of Ulu Muar. Dan geographically it is still part of Ulu Muar. Dia lembangan the basin of Muar. The Muar Basin lah. The Muar Basin. Okay. That part atas sikit Jelebu apa semua tu dah lain pula. Sungai-sungai dia Jelebu apa semua masuk ke Sungai Pahang. This is where the story gets interesting. Yes. Whereas Pahang Sungai Pahang. Sungai Pahang kita tahu dia punya kuala kat Pekan. Kan? Kuala kat Pekan, lepas tu dia Mindia to the barat, pergi barat. Lepas tu lepas Bera ke apa, dia lepas tu dia menaik ke Temeloh. Dia practically dia kalau tengok dalam peta tu ke utara lah, macam vertikal kan. Lepas Temeloh atas lagi sampai ke Jerantut. Lepas lagi okey, dia ada dua pecah-pecah. Satu Sungai Jelai. Sungai Jelai tu yang dia punca dia dekat area Cameron Highland. Satu lagi Tembeling. Tembeling tu yang lalu Kuala Tahan, lepas tu dia naik, dia belok, dia akan belok Taman Negara tu Tembeling kan tu kan? Tembeling. Tembeling tu yang sampai ke part yang gunung-gunung yang masuk ke Terengganu memang. That is kan. So kita imagine satu sistem kalau saya boleh draw kan. Dia macam ni Muar. Ini betul dia masuk and then Pahang over there. Dia cabang ni. Somewhere along the way kat Bahau, balik ke Bahau. 4 km 4 km ke barat Bahau. Kawasan ni nama dia Sungai Pertemuan sebab pertemuan Sungai Jempol dengan Sungai Muar. Ni ada di sana ada daerah Jempol lah. Bahau tu daerah Jempol. Sungai ni Jempol ni dia anak sungai lah kata Sungai Muar kan. Jadi dia naik, lepas tu tak jauh daripada ada satu Sungai Seting. This is a different system. Sungai Seting is part of Pahang Basin.
Okey. Jadi ada satu kawasan. So situlah dia punya tempat dia. Okay. Dia punya Persempatan geografi. tu lah. The thing is kan, aku kadang-kadang akan campur, aku tak boleh. Tak apa Tak apa. Okay. Kalau kita tengok most sistem sungai kan, kalau dia are from different parts kan, contohnya macam kita cakap, this is sungai from pantai barat, this is sungai pantai timur kan. Dia punya closest point is atas gunung. Ya. Contohnya kan, kalau kita tengok laluan lama, kalau kita sebut tadi Jelai, Campbell Island kan. Jelas. Itu sebenarnya boleh potong ke Perak, tapi kena naik gunung dulu. You understand? Naik gunung, lepas tu boleh pergi Perak, masuklah Sling River ke apa ke, and Great Tarik Side. Itu pun laluan lama kan. Tapi yang ini dia bukan atas gunung. Kat lembah lah akhirnya. Dia lembah. Yes, lembah. Kan? Saya dah lihat di apa nama, dalam Google Map. Dekat kawasan tu, the nearest point between Sungai Jemput dan Sungai Seting, jarak dalam 500 meters, 500 meter. Different level. Kat sini Sungai Jemput is 210, lebih kurang macam tu dari paras laut. Kat sini 240. Jadi itu kira rendah lah. Okay, 500 meter ni, kalau zaman dulu dia tarik kapal sampai the closest point between Sungai Seting dan Sungai Jemput, kan, dia tarik kapal. Dia tarik tu yang orang kata dia pakai rolling logs kat bawah tu, tarik kapal. Tu yang nama jalan penarikan. Dia bukan tarik sampan, tarik kapal. Okey. Tarik kapal. Sebab dia kata apa nama, masa tu sungai lagi besar pun. Sekarang tak besar mana lah kan. Saya tak nampak macam mana kapal boleh lalu sini lah kan. Just on that note, kan, saya pernah, ini orang percaya tak percaya lah, sampai saya punya perjalanan banyak macam ni, I got signs along the way kan. Saya first time saya pergi cari jalan ni, saya ingat tahun 2009 ke apa, saya jalan, saya naik bas apa semua, saya tahun berapa? 2009. About that, saya dapat mimpi, whether you believe or not, saya nampak geografi of Bahau. Dia ada bukit-bukit sini, tasik, wah, area besar, betul banyak kapal. I don't know what time am I seeing, tapi I believe there was a time when it's not just sungai gitu. There was actually a lake there, memang connect betul. So basically macam Panama Canal lah, dia ada lake dia kat tengah-tengah tu to operate the system semua. I don't know if it's like that, tapi memang ada banyak kapal masa tu berlabuh dalam in my dream. So masa tu bukan penarikan, memang boleh potong terus, kan. So penarikan ni maybe kita talking about bila dah level dah lain, so tak apa, dia kena tarik. So kalau berdasarkan mimpi, mungkin dari dulu, zaman dulu, before that dulu, orang dah pakai zaman Sriwijaya ke dulu, orang dah memang pakai the normal. Maybe bila water dia level goes down, they still use the same road, tapi this time dia kena tarik. It's still close enough. You know, it makes sense. Although I'm talking about something supernatural, but What do you mean supernatural? Supernatural apa yang supernatural? Because aku mimpi. Itu dalam mimpi. Okay, the mimpi is showing me a certain sign. Maybe asalnya, maybe I'm speculating here. Dia orang discover that route dulu because memang boleh potong terus, tak payah turun tarik kapal. Mungkin kan. But later on bila dah turun kan, okay, but they still find the route convenient. But kena tarik lah. Still tarik, bukan macam saya bandingkan tadi kan. Contohnya kalau kita nak gunakan Sungai Jelai nak pergi ke Perak, kena naik gunung dulu. Because dia gunung, macam ni gunung, satu sungai turun sini, satu sungai turun sana. This one memang datar. So still a very convenient route for zaman dulu kan. Sekarang kita pakai jalan raya pun. So yang menarik ni, jadi kita akan tengok kalau sungai tu besar mana kan. Dan sebelah sana pun boleh kita lintas tu besar mana sungainya. Saya ada satu idea baru ni. Kalau kita boleh cari boat kan, daripada Sungai Muar naik sampai ke Hulu Temeling. Boleh. In fact ada rombongan yang pernah buat. I think tahun berapa ya? Saya fikir dalam 2015 ke, around that period kan. Ada orang cuba dah laluan tu? Tak, dia orang dah buat. Oh ya? Dia orang in fact buat expedition, is an official expedition. Ada museum Melaka dengan few people kan, yang dia orang cooperate. It's an official function. Dia orang memang bawa boat lah, tapi tak besar lah. They use that route. Alam. Memang ada buat. 2015 Ada kat mana-mana kita boleh tengok ke artikel ke? I think kena cari. Kalau you can find it perhaps. But
Yang saya ingat Perzim, which is Warna Pembadanan Muzium Melaka terlibat. Okay. Sebab dia nak follow apa? Okey, kenapa Perzim terlibat dalam tu? Sebab dalam cerita Hang Tuah dia ada pakai that road. Dalam hikayat Hang Tuah, dia nak pergi masa dia kena dia kena buang fall out of favor Sultan kan. Dia nak ambil hati Sultan, dia kata nak pergi Pahang nak dapatkan tu dia jadi isteri Sultan. Dia ikut laluan tu lah. Jadi dalam projek dia orang dia nak follow. In fact, not only that, memang adalah budak-budak silat kan, kawan-kawan kita juga berlakon lah kononnya di Hang Tuah. Betul ada. Jadi tu teja kan. Memang naik boat ya lah kan. Tapi dia memang lalu that road. Okey. Tadi saya dah tunjuk lebih kurang macam ni, Sungai Muar. Lepas tu sungai Jempol anak Sungai Muar. Lepas tu ada satu part dia dekat 500 meter je ke Sungai Seting. Okey. So dia tarik bot. Sungai Seting ni pula dia akan flow, dia gerak lalu area belakang bandar Jempol sekarang apa semua. Kemudian dia akan masuk Sungai Bera. Tasik Bera, Sungai Bera. Kan? Tasik Bera, lepas tu Sungai Bera ni akan keluar di Kuala Bera. Bila Kuala Bera tu dah masuk Sungai Pahang lah. Bila dah masuk Sungai Pahang tu, kalau orang nak pergi ke Laut Cina Selatan, dia terus lah sampai ke Pekan. Mungkin juga orang nak naik pun ke Tembeling sebab apa? Kuala Tembeling pun ada something sana. Apa dia Kuala Tembeling? Do you know in one of the British journals, aku dah lupa siapa punya ni. Ini is under JM Brush, ada Royal Society punya ni kan. Dia discover tempat ada menunjukkan bekas-bekas casting weapon cannon di 13th century. Hulu Tembeling siul. No Hulu Tembeling, sorry, Kuala Tembeling sampai atas sikit. Saya terlupa. Mungkin rasa dah ke benda tu bukan Kuala Tembeling, dia hulu lagi sikit. Mungkin dekat Kuala Tahan, Jerangkui itu kena check balik. Tapi ini memang ada British punya writing 13th century. Dia kata weapon ke cannon casting ke apa 13th century babe. Sebab sekarang ni memang this is the thing about sejarah kan. Kadang-kadang tempat yang kita pergi sekarang ni apa, hutan ni apa cerita, nothing to us. Betul. Padahal zaman dulu it was a thriving port, a thriving city. Kan. Jadi kalau kita lihat sekarang Kuala Tembeling ni apa ni, masuk hutan, masuk kampung kan. Kita pergi apa dulu, Taman Negara kan. Tengok apa. But kalau kita tengok sejarah contohnya, ada kerabat Perak kahwin dengan kerabat Pahang kan, which gave rise to the later sultans. Dia kahwin kat Kuala Tembeling. Ada apa dekat Kuala Tembeling, dia punya meeting point. Semua kita banyak-banyak ada benda lah kat situ sebenarnya. Yes. Jadi kalau tapi memang sejarah Tanah Melayu ni banyak yang macam baru kita nak nampak. Macam contoh apa, Sungai Batu kan. Yang di Kedah kan. Bila kita lalu tengok buat kali pertama tu, tak nampak kat mana yang dia orang punya tempat. Di situ pun tempat besi tu kan, tukang besi kat situ kan, tempat dia orang smelting semua. Bila dah lalu masuk tengok dia punya archaeological dig tu, baru perasan, besar sebenarnya. Dia memang macam satu bandar. Itu memang dahsyat. And that one is like 2000 tahun dah kan. Dan ada kapal, bangkai kapal yang orang jumpa dekat. Yelah sekarang sungai tu pakai lutut, pakai pinggang je kot. Tapi kapal tu yang ada kat dalam bangkai tu ialah kapal yang besar lah. Yang kapal tu dia macam tasik dah. Dalam lumpur. Yalah. So maksudnya sungai sekarang kita tengok kecil, kita tak tahu dulu besar mana sebenarnya kan. So betul lah. Menarik juga ni cerita pengangkutan zaman dulu macam mana kan. Pasal bila kita cerita pasal menggunakan kapal ni. On that note, bila kau sebut Kedah lah kan. Okey, Sungai Muda. You know Sungai Muda? Orang Kedah kan. Kenapa panggil Sungai Muda? Kenapa? Sebab sungai tu muda. Maksudnya okey. Ini cerita ni in fact ada dalam Hikayat Rumah Wangsa ke one of the Kedah Annals Ada satu zaman tu Sultan ni zaman-zaman I think above 500 years ago. Kan. Raja ni dia nak sungai berliku, dia nak potong. Dia orang potong sungai. They create a new route. This was like more kan, 500 years ago and above. Potong route, so air mengalir jadi become sungai baru.
betul Sungai Muda tu. Yes, sebab dia actual laluan ni Sungai Merbok. Oh. Sungai Merbok yang bawah daripada kan. Sebab we talk about Sungai Merbok Sungai Batu tu mengalir masuk Sungai Merbok. Yeah, that makes sense now. Sungai Muda, kalau kapal besar-besar boleh masuk tu, dan betul lah dulu kalau Sungai Muda tu kat situ besar lah kan. Bukan Sungai Muda, dulu Sungai Merbok the main one. Yalah, maksudnya kalau sekarang kalau kita tengok volume of water yang pas tu Sungai Muda tu sungai yang sangat besar lah berbanding dengan Sungai Merbok lah sekarang kan. Sungai Merbok is bigger at the Kuala. Kau perasan tak? Ya. Kuala dia besar. Ya. Tapi dekat Sungai Petani dah jadi kecil. Ya. Lepas tu tiba-tiba pendek. Aku tu macam tak logik lah. Sungai macam ni punya besar punya Kuala, kenapa dia pendek? Ya. Sungai Muda kan, relatif Sungai Muda besar, tapi compared tu Sungai Merbok punya Sungai Muda kecil. Tapi dia panjang lagi sampai Jeniang Matahari kan. Kan. Rupanya memang ada cerita. Ya. Itu sebab panggil Sungai Muda. Kalau kita tengok sejarah Kedah punya dia punya main Kedah punya sejarah, main dia point is Gunung Jerai reference. Ya. So port entry ke apa reference Gunung Jerai. So dia punya is around that area. What happened to that area now? Itulah jadi Sungai Batu semua. Okay, Sungai Batu ni, this is something interesting kan. Sebab yang cerita is the founder of Sungai Batu, Profesor Mokhtar kan. Saidin. Okay, Mokhtar ni dia sebenarnya kelulusan dia bukan arkeologi. He's a geologist. Okay. He's a geologist. So this is what he told me and the others kan. Dia kata masa tu Kerajaan Kedah nak cari kan, minta dia cari kan something yang tarikan sejarah kat Kedah yang new product. This was before Sungai Batu was discovered kan. Ya. So dia fikir-fikir kan, dia study balik. Sebelum tu orang cuma tahu area Sungai Mas apa semua, sejarah around that. Lembah Bujang, you know where is Lembah Bujang, Sungai Mas kan. So lepas tu dia buat study based on his knowledge of geology. Okay. Kan. So there was a time when Sungai Mas apa semua ni pulau, laut. So it couldn't be that significant. Right. Kan. There has to be a more place yang lagi inland untuk orang berlabur apa semua. Tu yang dia plot balik, dia cari. And then bila dia dah identify area, kalau tak salah sama ada team dig, this one I forgot. The team start digging, kebetulan dia orang tengah clear up tanah apa kelapa sawit. Kan? Bila dia clear up, dia buka topsoil tau. Dia buka topsoil berapa? Dalam 10 kaki apa? Topsoil buka kan? Sekali memang jumpa. Exactly as he predicted according to geology. Betul, memang benda tu dia punya archaeological dig tu tengah ladang kelapa sawit. Yes. Dan bila kita kali pertama kita lalu kat situ, dia pakai bumbung zinc untuk tutup tak, pasal benda tu ialah kat dalam tanah kan. Kita mula ingatkan tempat orang keringkan kelapa. Tengok banyak lah. Apa benda ni, sekali tengok rupanya archaeological dig. Memang besar lah tempat tu. Dia what is interesting kan masa. So rasanya ni speculation sikit lah, dia orang ubahkan sungai tu itu atas sebab bergaduh ke, perang ke, ataupun irrigation and satu lagi masa tu raja something to do, dia akan buka capital baru. Kat mana capital baru dia? Dia aku kena buka ni lah Kedah Anal. Aku tak ingat dah kan. Aku tak ingat. Ke selatan lah akhirnya. Ke dia capital baru dia ke selatan pasal sungai tu bawa air tu ke selatan. Sungai Muda simpadan dengan Pulau Pinang kan. Okey. Sungai Muda, yes betul. Sungai Muda, that means dia kini lah. Betul lah sebab Sungai Merbok atas lagi. Sungai Merbok just ni Gunung Jerai bawah tu Sungai Merbok, Sungai Petani kan. Petani Sungai tapi kalau Sungai Muda berapa practically Sungai Muda terpotong the original. Yang sebenarnya belakang tu is actually Sungai Merbok. Belakang. Tapi sekarang Sungai Muda panjang kan? Panjang kan? Sungai Merbok pendek kan? Sebenarnya yang belakang tu Sungai Merbok punya. Bila dia potong new line, water start flowing sini, kat sini start silting. So kat mana tempat yang dia potong? Tak ada nampak. Mesti nampak dia. Kena cari lah. Mungkin kalau kita cari. Tapi I'm telling you memang ada dalam teks. Narik tu. Dalam teks tak sebut nama Sungai Muda tu. Dia cuma cakap memang ada nak potong sungai. Kan? So it's interesting to see kan macam mana kan sebenarnya bila kita refer to old text, kita refer to kan, there's a lot of possibilities. Macam I'm telling you tadi kan, Tasik ni mimpi, mana bukti, aku tak ada bukti babe kan. Tapi di Bahau punya area tu was Tasik. And this light nampak kapal berlabuh-labuh kan.
Ini aku cerita, it's not academic, but it's been my whole life experience. Some of this become academic later, kan? Some of the things I write based on science, lepas tu people follow up memang ada, kan? It's a matter of how you follow up lah. Yalah. On that note, jangan pelekehkan ilmu yang Allah bagi cara macam ni. Sebagai example, saya beritahu, saya dulu budak-budak saya baca lah kan. Contohnya Scotland Yard. Scotland Yard is orang kata detective agency yang paling terkemuka di United Kingdom, betul tak? Kan? Walaupun kalah dengan Sherlock Holmes lah kan. Tapi still it's considered officially the most forward looking detective. Ini aku baca dalam buku kan. Dia kata bila dia stuck in a case, dia pun cari